Dr. Fariza nak share ke ataupun you don't mind? Saya Tak apa, silakan Dr. Azrin dulu, silakan. tak ada, saya dah share. So tugasan minggu 2 ni yang hari tu lah. Jumpa dengan penyelia untuk mengesahkan tajuk, sediakan draft. Lepas tu dalam draft tu sepatutnya apa yang ada at least ada pengenalan, penyataan masalah, tujuan kajian dan kaedah. Okay, ni yang halfway dia. Separuh saja sebab saya jangka pada masa ni belum ada lagi dapatan. Okay. Tapi yang ini saya rasa patutnya sudah ada dan boleh mula ditulis. Okay. Ini adalah contoh. You all dah baca belum ni? Yang saya rasa minggu pertama kita dah bagi ni ke minggu kedua macam tu lah. Dah baca Saya rasa next pertemuan kita buat pagi lah Dr. Fariza Itulah. Kita tengoklah persetujuan ramai macam mana. Malam ni macam tak berapa ni je, semua dah nampak bantal ke apa ni? Okay, so kalau ni saya nak share inilah. Let me share 2 abstract yang dan saya nak awak punya pandangan. Okay. This is the same one, sorry. Sekejap. Okay. Okay. Semua boleh nampak ke atau perlu saya besarkan? Nampak, boleh? Boleh nampak, Doktor. Okay. Nampak, Doktor. Okay. So, just take about 5 minutes baca sekejap ni. Okay? Siapa nak mula komen? Adakah abstrak ini jelas? Bagus? Kalau kita nak bagi markah A, B, C, D, E, nak bagi markah berapa? Siapa nak mula? Doktor, biar saya cuba dulu, Doktor. Yes. Prof. Okey, saya mendapati pernyataan masalah tidak dimasukkan dalam abstrak ni, Prof. Okey, pernyataan masalah tak ada. Dan pengenalan saya rasa belum cukup lagi, Prof. Okey, pengenalan tak ada. Itu je, Prof. Okey, so awak kata pengenalan tak ada. Pernyataan masalah. Apa tadi? Pernyataan masalah pun tak ada Okey, yang lain? Saya cuba juga, Prof. Ya. Tidak dinyatakan implikasi atau kepentingan kajian ini. Okey, implikasi pun tak ada. Okey, betul. Lagi? Kesimpulan pun tidak jelas. Okey, implikasi pun tak ada. Okey, betul. Lagi? Kepentingan kajian.
Tajuk baca tak? Yalah. So Hmm. tajuk sebut transformational tapi dekat konten ada 2 jenis kepimpinan. Hmm. Tajuk tu faham tak? Macam sini kan, dia ada 2 ni kan. Tiba-tiba jadi 2 kat sini kan. Tajuk 1 je. Selalu bila baca kan, kita terlepas dia punya tajuk tu. Sebenarnya tajuk tu penting. Boleh faham tak maksud dia kat situ? Perbandingan antara sekolah menengah awam dan swasta cemerlang. Itu maksud dia tu. Tak jelas pun boleh ubah dia, IV dia. Okay. Sekolah menengah tu okey lah kan, tapi apa maksud dia? Awam dan swasta. Sekolah menengah kebangsaan ke? Tak jelas. Dan sini betul lah, sini ada 1 je tapi kat sini ada 2. Okay. Lepas tu dia terus kepada tujuan. Tengok perkataan ni. Betul ke ni? Boleh ke melihat? Menengok. Tak boleh, biasa dia macam mengenal pasti ke. Dia kena spesifik. So, untuk mengenal pasti. Kemudian kat sini tiba-tiba dia terus cakap populasi. Macam tadi satu cakap betul lah, tak ada pengenalan, tak ada pernyataan masalah. Tujuan hanya nak melihat perbandingan. Okay. Lepas tu terus kepada populasi. Sepatutnya apa ada kat sini? Sebelum populasi? Nampak dia ada kat sini. Reka bentuk. Bentuk kajian. So patutnya reka bentuk tu atas. Tapi betul ke reka bentuk kajian kuanti dan kuali ni? Bentuk tu tinjauan untuk tinjauan. Patutnya tinjauan kan? Okay. Menggunakan barang soal selidik. Sebab menggunakan soal selidik. Lepas tu dia kata menggunakan temu bual. Ada satu lagi ni. Yang dibina berdasarkan dapatan soal selidik. Tang mana dia punya kualitatif ya? Temu bual. Oh, serabut kan? Data diaksi menggunakan statistik deskriptif dan inferensi. Lepas tu terus cakap dapatan kajian. Tu dia terus cakap tahap tinggi. Lepas tu tiba-tiba transaksional pula masuk kan? Tahap rendah. Wujud perbezaan pula. Kepimpinan transformational pengetua. Analisis data tu dia tak detail. Contoh macam dia nak melihat kepada apa, pasti tentang tahap amalan ke, perbandingan ke. Tak ada, dia tak tulis kan? Lepas tu dapatan temu bual. Doktor, dia perlu masukkan dimensi ke kalau dia kata dia nak tengok kepimpinan transformational ni, contohnya ada 4 dimensi. So dia perlu laporkan, okey, dimensi apa yang berada pada tinggi dan rendah. Perlu ke tu? Yang penting dia kena jawab apa yang soalan yang ditulis kat atas ni. Kalau dia kata mengikut dimensi, dan di bawah kena tulis mengikut dimensi. Kalau dia hanya tulis amalan kepimpinan transformational dan tahap amalan aja yang dituliskan. Tujuan sini penting. Dan apa yang awak tulis ni mesti awak jawab dekat bawah. Dan memang nampak kalang kabut pun. Okay, sangat kalang kabut. Bila dia macam ni, kalau macam ni lah dia punya abstract dia, awak nak baca tak artikel dia? Kan? Biasanya memang awak reject terus. Tajuknya pun tak jelas. Biasanya tajuk tu pun orang dah reject. Maknanya orang kata this is not a good article, not worth my time untuk baca. So biasanya
sebab ini ialah macam image kepada penulisan awak. So, bayangkan awak nak minta kerja sebagai cikgu tapi datang dengan tak mandinya, dengan pakai t-shirt sahaja, pakai slipper sahaja. Agak-agak orang nak ambil ke? Tak kan? Jadi ini adalah, sebab tu pentingnya tajuk tu kena betul, kena catchy, kena menarik, menunjukkan importance-nya, signifikannya, dapatannya, dan pengenalan ini pun mesti yang memberikan impact kepada pembaca untuk nak baca lagi, nak tengok lagi. So, kita jangan buat something yang macam tu. Ini pun sama. Ini saya ambil daripada saya Google je sebenarnya. Tak ada niat pun nak cari sebab tu saya letakkan nama pun dekat situ. Tapi bila kita tengok macam ni, kalau boleh janganlah nama kita kat situ. Especially kalau macam saya ni sebagai supervisor kan, kadang-kadang student kita ni dia hantar artikel tanpa refer kepada kita, tahu-tahu dah terbit. Jadi bila tengok, Allah, itu yang macam nak tutup muka tu. So, jangan buat kepada supervisor awak. Pastikan supervisor tu baca, dapatkan kebenaran dia betul-betul. Dan jangan hantar last minute. Minggu lepas saya jadi reviewer untuk satu seminar. Memang last minute. Kebanyakan hantar last minute sebab dah deadline. Masa tu saya nak membaca pun pening kepala. Nak membetulkan pun tak ada masa dan saya pasti tak melalui supervisor pun. So, jangan buat macam tu. Okay, pastikan supervisor semak. Doktor, kita kejap. Mahathir waiting list sebab dia tadi terkeluar. Oops. Oh, Mahathir. Okay, kalau tu bagi tahu ya sebab saya tak nampak lah dekat sini. Okay. Okay. Kita tengok yang nombor 2 ni. Gaya kepimpinan penyertaan, tanggapan penghargaan dan prestasi kerja dalam konteks pengurusan kualiti menyeluruh. Okay. So, baca sekali untuk mengukur kesan di negeri Sarawak, Malaysia. Lepas tu, dapatan umum menunjukkan kebolehan pemimpin mengamalkan gaya transformasi pula dah. Seterusnya, keadaan sedemikian dapat mendorong pekerja meningkatkan prestasi kerja dan berdaya saing. Lepas tu, dapatan kajian turut mengesahkan bahawa tanggapan penghargaan. Lepas tu, pengurusan kualiti menyeluruh pula. Kalau awak baca abstrak macam ni, awak nak baca artikelnya? Tak detail. Tak ada tak tahu apa yang dia nak cakap sebenarnya. Sebab tiba-tiba gaya transformasi. Siapa responden, mana metodologi, tak ada introduction, tak ada pernyataan masalah, semuanya tak ada. So, kebetulan sebenarnya saya nak cari yang elok juga, tapi itulah bila saya jumpa, saya nak cari satu elok, satu tak elok, tak sempat. So ini yang saya dapat. Tapi bagusnya sebagai pengajaran lah kepada awak. Jangan buat seperti ni sebab awak baca pun awak dah nampak dah kat mana silap dia. So sebenarnya tadi saya nak minta awak share siapa yang dah siap. So at least kita boleh tengok sama-sama. Tapi Doktor, saya nak tanya. Boleh. Artikel, abstract artikel ni, dia punya dalam content wise dalam abstract tu berbeza ke dengan kertas konsep ataupun paper yang kita hantar untuk pembentangan tu? Sebab saya tengok beza dia hanya dapatan je kot dengan implikasi. Sebab kalau yang artikel ni kita dah ada kita punya outcome. Tapi kalau kertas konsep kita tak letak outcomes. Kita terus jump into implication juga ke? Sama je. Dia punya susunan abstrak tu tetap sama. Dia mesti ada pengenalan, kemudian rasional kenapa awak buat kertas konsep ni, tujuan
tujuan kertas konsep ni ialah untuk membincangkan apa-apa-apa, kaedahnya tinjauan literature, analisis dokumen. Okay, mungkin ada yang buat kajian ringkas ataupun mini kajian. Kemudian dapatan tu kena membincangkan apa tujuan awak tadi lah. Kalau tujuan awak ialah untuk membincangkan isu dan cabaran yang berkaitan dengan ni dan bagaimana menanganinya menggunakan kaedah ataupun model ni. So dalam dapatan tu kena cerita lah. Cabaran yang dihadapi di sekolah ialah Maknanya ni. kalau kita ambil maknanya kita ambil dapatan orang lain, lepas tu maksud saya dalam kertas konsep tu sebab kita buat analisis dokumen. So kita melaporkan dapatan daripada orang ini pun boleh dikira ke dalam kertas konsep kita tu? Kertas konsep ni dia sintesis sebenarnya. Memanglah kita baca bukan sahaja dapat kajian-kajian orang lain, kita juga baca buku, teori, model, dan kita kaitkan dengan dia. Yang penting awak kena synthesize tinjauan literature itu dan menjawab tujuan kertas konsep ini ditulis. Dan biasanya kalau di peringkat Masters dan PhD ni, apabila kita menghasilkan satu kertas konsep, di akhir itu implikasinya bermakna terdapat gap, terdapat ruang. Berdasarkan pada bacaan kita tadi, masih ada ruang untuk satu kajian yang lebih mendalam dijalankan. Kemudian kita boleh kata implikasi satu kajian perlu dijalankan. Contohnya kalau sebelum ini banyak di sekolah menengah biasa, tetapi di sekolah agama tak ada. So mana perlu dijalankan. Jadi seolah-olah macam kita akan pick up kertas konsep yang kita buat tu dan kita jalankan kajian berdasarkan kepada argumen perbincangan yang kita dah buat dalam kertas konsep tersebut. Kalau boleh saya tambah juga sikit, Dr. Azlin. Yep. Saya rasa semua dah tahu kan bila kita cakap tentang artikel, dia ada dua jenis lah. Satu empirical yang dipanggil sebagai research paper, the other one is conceptual paper kan. So untuk PA2 ni, you all kena hasilkan paper yang macam mana? Conceptual ke yang empirical, yang research paper? Empirical. Yang research paper. That means you have to have data yang dianalisis. Dan of course lah sebelum tu adanya penyataan masalahnya, ada persoalan kajian dan ada objektif, dan kalau sekiranya melibatkan statistical inferential statistics, maka you kena ada hipotesis yang nak diukur ataupun nak diuji. Itu saya rasa clear untuk paper tentang research ataupun empirical research paper. Tapi mungkin ramai yang masih sama-sama kan bila kita bercakap tentang systematic literature review ni, kita rasa macam dia sangat orang kata grey area kan, macam kita nak tulis apa sebenarnya. Tetapi bila kita buat penulisan secara paper yang berbentuk konseptual, kita juga ada research objektif kita. Ya, kita ada apa dia fokus yang kita nak cari ataupun kita nak kupas masa kita menulis literature review ataupun SLR itu tadi. Ya, dan dia juga ada metodologi dia. Jangan kata SLR ni penulisan kertas konsep tak ada metodologi, ada metodologi dia. Ya, contohnya kalau you nak gunakan SLR, systematic literature review, dia ada kaedah-kaedah dia. Bermula dengan apa dia kata kunci yang kita gunakan, ya. Daripada tahun berapa ke tahun berapa, apa dia database yang kita gunakan, dan macam mana kita filter pula. Katalah bila kita menggunakan sesuatu kata kunci, kita dapat mungkin dalam 1,500 artikel. Takkan kita nak ambil 1,500 untuk kita baca keseluruhan kan? Sampai habis semester tak habis lah. Ataupun sampai habis master pun tak habis nak baca 1,500 artikel tersebut. Jadi kita kena filter dia. So you have to state what are the characteristic apabila kita filter jurnal-jurnal artikel tersebut, sehingga kita akan dapat satu amount yang kata manageable, amount yang boleh kita baca lah. Dan dari situlah you all akan menggunakan kemahiran di dalam membuat analisis secara sintesis. Dan biasanya kalau saya dengan student-student saya di kelas KP1, saya memang ajar buat MVivo. You all guna MVivo untuk buat literature review. Pernah guna MVivo tak untuk LR? Ya, okey. Selama ni mungkin pelajar-pelajar yang mungkin dia tahu tentang MVivo, dia akan rasa macam MVivo ni hanya untuk kita menganalisis data secara kualitatif ataupun termobual semata-mata. Of course, MVivo is meant for that originally. Tetapi oleh kerana kita faham bahawa dalam MVivo ni dia boleh sebenarnya membantu kita untuk coding. Untuk kita coding dan kita susun, dan apa yang terjadi ialah
Ingat tak masa you all belajar KP1, you all buat tugasan buat matriks kan? Ya, matriks jadual-jadual tu. So sebenarnya matriks tu memang okey lah, membantulah, tetapi secara manual. Maknanya setelah you susun balik, barulah tengok dan rearrange all the information in a more sensible manner lah. Kita menyusun dia dan kita paraphrase dia. Ya. Sebab tu kalau dalam literature review ni satu yang berdosa lah kalau you all buat secara annotated. Ya, saya kata berdosa ni. Maksudnya apa maksud annotated? Saya rasa ramai yang biasa baca kalau you all pergi belik tesis senior yang sebelum ni kan, especially yang master's level, you akan jumpa contohnya Azlin 2017 mengatakan bla bla bla. Habis satu paragraf tentang Azlin. Lepas tu Fariza 2018 pula mengatakan begitu tu. So habislah kalau ada 10 orang, 10 lah paragraf yang ada. Tetapi kemungkinan Azlin dah sebut kata faktor penggunaan digital Google Classroom contohnya. Mesti melibatkan kemahiran, mesti ada insentif contohnya. Tuk awak baca kat bawah tu, Ahmad pun sebut juga pentingnya insentif dia berikan kepada guru-guru untuk memastikan guru-guru ini menggunakan Google Classroom. Mungkin di bawah-bawah lagi ada benda yang sama. Maksudnya apabila you go through all the writing, you akan jumpa redundancy of information. Maksudnya dia ulang. Itu maknanya satu dosa ya dalam penulisan secara akademik. Saya guna perkataan dosa lah. Maksudnya you kena elakkan benda ni, tak boleh. Jadi macam mana kita nak mengurangkan orang kata repetition ni adalah kita menggunakan secara sintesis lah. Jadi SLR ini is about writing a synthesized punya orang kata literature. Ya, kita baca, kita synthesizekan dia, dan apa yang kita nak tulis di dalam SLR adalah berdasarkan apa dia objektif yang telah kita tentukan at the first place. So macam tadi Arif tanya kan, mungkin maksudnya you boleh tengoklah paper-paper, cari paper. Saya ada jugalah kalau nak tengok contoh, tapi saya rasa mungkin tak perlu lagi lah kot. Paper macam mana dia anatomi SLR tu. Dan oleh kerana dalam conceptual paper, dia ada objektif dia ada penyataan masalahnya, ada metodologinya, of course ada dapatannya. Jadi berbalik kepada soalan tadi, dalam penulisan abstrak, regardless of what kind of paper you are writing, sama ada paper tu secara empirical ke, research paper ke, paper secara konseptual ke, anatomi dia sama saja. Dia memulai dengan general statement, kemudian apa dia objektif kajian ataupun fokus kajian, ya. Kemudian kepada metodologi dia. Dalam metodologi of course you kena sebutlah apa dia reka bentuknya, apa dia sampel yang digunakan, apa dia instrumentation yang digunakan, dan apa dia analisis dan dapatan secara umum lah. Jangan terlalu orang kata dapatan tu tak perlu terlalu terperinci. Dia adalah main findings, dan setelah itu barulah kita nyatakan apa the conclusion and implication of your research. Jadi lengkaplah dia punya susun atur yang perlu dimasukkan di dalam abstrak. Cuma mungkin Dr. Azlin mungkin kita berdasarkan praktis kita yang biasa kita menulis artikel, of course sekarang ni kalau you all dalam fasa, saya rasa mungkin kita boleh kata sebagai working abstract lah. Working abstract. Sebab abstrak ni sepatutnya yang paling cantik ialah apabila kita dah selesai semua. Kita dah nampak semua, baru kita tally balik. Tapi at the first place tak perlu tulis dulu. Sebab mungkin findings tak ada lagi macam Dr. Azlin cakap kan. Ke dah ada data? You all semua dah collect data ke? Tak collect data, apa nak tulis yang findings lah. Tapi tak apa, biarkan dia punya skill term tu ada kat situ. Kita nanti just plug in sahaja. Itulah basic secara penulisan di dalam abstrak ni lah. Betul? Panjang lebar dan jelas sekali. Okay. Saya nak tunjuk contoh sekejap. Sementara tadi, you all masih ingat lagi apa maksud yang Dr. Fariza kata berdosa tu. Jadi saya tunjuk contoh yang tak berdosa lah ya. Kalau kita nak kata sintesis tu, maksudnya macam ni. Saya buat satu ayat je. Which is to achieve universal primary education. Okay. Jadi ayatnya satu je. To achieve universal primary education. Tapi dia punya rujukannya ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk mengesahkan tentang satu penyataan tu maknanya saya baca 5 artikel. Okay, tentang perkara itu. Ada juga yang buku ni, Southwork ni buku. Okay. Tapi ada juga ayat yang tak perlu begitu banyak dia punya rujukan.
kita tengoklah apa yang kita nak sampaikan macam ni kan. Primarily as a result of the contextual challenges they encounter as well as their remoteness. Ini saya cerita pasal sekolah kecil. Ini saya punya artikel, Challenges and Strategies in Managing Small School, a Case Study in Perak. Okay. Ini tentang sekolah kecil lah maksudnya. Jadi bila kita cerita pasal challenges di sekolah kecil Perak, jadi rujukan saya Mansur, Medina, Muhammad Noor, Smith and Hudson, Tiaga Raja. Jadi ada 5 atau 6. Cerita pasal satu perkara. Okay. Jadi dalam satu paragraf tu, kita tengok apa yang kita nak sampaikan dan rujuk setiap statement tu yang orang boleh question dia punya kesahihannya, dia mesti meletakkan rujukan. Dan kalau statement tu sangat penting dan orang boleh tanya balik, so make sure you ada beberapa rujukan. Kalau boleh daripada yang lama, tahun yang sebelumnya kepada tahun yang terkini lah, 5 tahun ke bawah. Dan pastikan setiap artikel awak tu, saya tak ingat yang berapa persen ya Tuan Farizah, mesti not more than 5 years. Dia tak boleh, at least 50% kot, tak boleh more than 5 years and above. Dia kena terkini, maknanya kena ada rujukan lama dan juga kena ada rujukan baru. Itu yang maksudnya. Ini lagi banyak. However, kalau saya kata most researchers agree that leadership attributes contribute significantly to school effectiveness. Ini lagi banyak sepanjang-panjang ni. Dan saya guna perkataan most researchers. So bila ada S tu maknanya banyak. So you tak boleh kata most researchers tapi you bagi 1 saja ataupun 2 saja, tak cukup. Okay, itu yang nak mengelakkan awak daripada buat dosa ni. Tapi memang kalau kita tengok even thesis PhD pun ramai yang buat macam tu. Satu paragraf, satu rujukan, dia ulang balik apa yang orang tu tulis. Tapi doktor, nanti tak jadi pendek ke kita punya thesis tu? Ataupun penulisan kita tu? Itulah kesarjanaannya. Maknanya you have to read a lot. Dia kena jadi banyak. Even macam artikel saya tu 8,000 words, tu kira banyak tu. Jadi kena banyak baca, kena banyak masukkan, basically you have to read a lot lah. Kita nak argue tentang sesuatu kan, so kita kena baca banyak lah. Dr. Fariza, tadi kenaan dengan in vivo macam menarik lah in vivo tu. Macam mana nak belajar tu? Masuk KP1 saya. Saya baru je pagi tadi buat, dia orang semua mengurut dada, lega dia kata sebab selama ni kan dia rasa macam literature review ni sangat susah kan. Sebab you buat manual kan, sebab tu you rasa renyah. Sometimes apa yang berlaku ialah you baca, hari ni baca, dah conteng-conteng ni, kalau perempuan tu dengan apa highlighter warna-warninya, dengan tampal sana tampal sini kan, okay. So simpan. Minggu depan nak buat penulisan, apa yang terjadi you kena baca balik, betul tak? You kena ulang balik, sangat membuang masa. Okay, tapi dengan MVivo, saya nak tunjuk malam ni tak boleh lah kan. Tengoklah kalau ada masa saya boleh tunjukkan. Macam tadi memang saya dedicatkan untuk kelas KP1 saya tadi. Ramai yang dah beli MVivo. For your information, kita di Fakulti Pendidikan memang kita beli lesen MVivo untuk kegunaan pelajar. Dan harga dia sangat-sangat murah as compared to harga market. Kalau dekat market untuk dua student license, harga dia 500. Maksudnya you share 2 orang 200.5. Tapi ini hanya 180 saja untuk setahun. Okay. Tapi basically dalam MVivo ataupun nak saya tunjukkan ke? Tapi saya tak tunjuk cara lah. Saya tunjuk hasil dia je. Boleh ke? Dr. Azlin okey? Dr. Azlin Okey. Kejap saya cari mana dia punya. Misi saya dulu pun kualitatif juga. So memang saya bidang kualitatif. Ni tak tutup lagi MVivo saya ni dari tadi. Okay, boleh nampak ke? Boleh nampak ke? Boleh doktor. Boleh doktor. Nampak. So ini sebenarnya interface ni kat dalam MVivo. Saya guna MVivo 12 Plus yang paling terkini sekali. So make sure kalau you nak beli yang Fakulti Pendidikan punya. Ni iklan ni. Iklan. Sebab memang kita ambil tanggungjawab ni pada universiti tau. Dulu universiti beli tapi dia kata under use. And then dia panggil semua fakulti, dia maklumkan Fakulti Pendidikan sebenarnya yang paling ramai sekali penggunanya. Jadi bila saya bawa ke dekan, dia akan kata kalau macam tu kita kena belilah sebab student kita ramai yang pakai kan. Jadi you kena belilah.
Okay, so ini adalah projek yang telah saya bangunkan. Ya, kita kalau you all nak dah buka ni, kalau kita nak buka baru kita ambil just new project sajalah. Ya. Just new project dan namakan dan save kat mana-mana dan create saja. So saya tak nak tunjukkan yang tu. Yang ni dalam MVivo ni kita boleh masukkan literature review tau. Yang ni, ya, contoh yang saya tunjuk tadi dekat kelas KP1 tadi, ni adalah paper-paper dia. So sekarang ni biasanya paper yang kita download dia akan bagi nama yang tak apa-apa, betul tak? Mungkin nama kod lah, nombor lah, ataupun mungkin nama tajuk jurnal tu sendiri yang panjang lebar tu kan. Tetapi secara strategiknya walaupun tak diajar ni, tapi ni berdasarkan pengalaman bila kita guna MVivo, untuk you simpan paper dia dan kita import masuk ke MVivo, setiap jurnal tu kita namakan mengikut penulis dia. Ya, kita namakan mengikut penulis dia. Jangan biarkan macam nombor ke kod ke ataupun tajuk yang panjang tu. Hanya masukkan nama penulis sahaja. Kalau ramai masukkan it all. Kalau seorang Campbell seorang lah dan tahun dia. Sebab apa rasionalnya kita buat macam ni? Sebab apabila kita codingkan, you tengok tak sebelah ni. Ni adalah yang telah saya kodkan dia menunjukkan dari mana sumber dia. Campbell 2012, Macy 2016. Ya, jadi dia terus senang lah. Okay. Selain daripada tu, katalah you ada data nanti kan, ada yang buat data kajian secara kualitatif tak untuk PA, untuk kertas projek you all? Ada tak yang buat secara kualitatif? Ada ke tak ada? Macam tak ada je. Semua geleng kepala. Itulah dia. Ni kalau senyap-senyap kita boykot lah kelas ni. Selamat setakat ni sajalah persahabatan kita. Ada Dr. Kwanti as advised by SV. Ya, okey, tak apa. Okay, ni adalah data kualitatif. Saya gabungkan dalam satu file. Saya nak codingkan data daripada pelajar-pelajar saya yang merupakan reflection, metacognitive reflection mereka. Kalau kita klik kat sini, ni adalah penulisan mereka lah. Dan kalau you tengok kat sini, note ni adalah nombor kan. Nombor ni maksud adalah berapa kali saya ambil dapatan daripada ni untuk saya masukkan ke dalam coding. So this is where we put our resources ataupun sources, dan ini adalah note. Note ni sebenarnya kalau dalam kualitatif dia macam mana kita bagi kata kunci lah ya kepada dapatan kita. Ya, contohnya challenges faced ya. Okay. Kalau saya buka ni, kita nampaklah difference in opinion, challenges in terms of creating an impactful story plot, in creating storyboard dan sebagainya. So kelas, agak-agaknya di mana kita boleh dapat kata kunci ni semua? Di mana kita boleh dapat open coding ni? You rasa? Dalam artikel. Ya, berdasarkan kepada apa yang kita baca di dalam artikel. Ya, tapi ni contoh daripada data pelajar saya lah. Okay. So whatever coding yang ada ini adalah driven by kita punya pembacaan. Kalau kita bercakap tentang kita baca jurnal, maksudnya apa yang ditulis dalam jurnal itulah yang kita kodkan. Dan setelah kita kodkan, barulah kita kata kelompokkan dia di bawah parental punya coding macam design process. Design process ni banyak ni kan. Okay, jadi apabila kita baca, bertambah lagi. So kita tambahlah kat sini. Okay, so mana tadi saya ada tunjuk. Okay. Sekejap. Ini yang saya buat dengan student tadi. Kelebihan aktiviti digital storytelling. Ini saya ambil daripada literature review lah. Okay, kalau saya tengok contohnya bila saya baca literature review, contohnya kalau saya buka pada Campbell. Okay, so kita go through kelas, maksudnya baca, dan katalah kita jumpa satu kenyataan yang contohnya macam ni kan. Okay, this study shows how effective teaching in combination with the use of technology to engage in digital storytelling. Contohnya lah. So secara basically kita dapat tahu mungkin di bawah ayat ini apa interpretasi dia ataupun kata kuncinya ialah kata benefits of technology terhadap ataupun benefits of digital storytelling terhadap pembelajaran pelajar lah misalnya. Okay. So kita pun highlightkan mana-mana bahagian yang kita rasa
memang berkenaan dengan satu kata kunci yang kita masukkan, you highlight kat sini, pergi dekat notes, dan kalau sekiranya kalau ada tak apalah. Kalau belum ada, klik kanan, ambil new top level. Okay. Mungkin di sini dikatakan sebagai mungkin kita kata sebab kat atas ni kita dah ada kelebihan digital storytelling, ataupun mungkin saya kata meningkatkan motivasi. Contohlah walaupun mungkin tak tally lah dengan apa yang ada dalam ni. Setelah kita klik done, so nampak tak meningkat motivasi dah ada kat situ. Tapi sekarang ni dia masih kosong lagi tau, dia tak diisi. Sebab kalau saya tarik kat sini nampak tak meningkat motivasi masih kosong kan? So what you have to do is, setelah kita dah highlight semua ayat yang kita rasa memang sesuai sangat duduk di bawah meningkatkan motivasi, you klik drag down, lepaskan bawa kepada meningkatkan motivasi. Okay, so lepas kat situ. So nampak bila saya drag terus masuk nombor satu kan? So, kalau saya double klik kat sini, nampak tak? Campbell dah ada. Campbell dah ada di bawah meningkatkan motivasi. So meningkatkan motivasi ni sebenarnya duduk juga di bawah payung yang lebih besar, iaitu kelebihan kan? So you kena letakkan dia ni sebagai anak kepada kelebihan. So cara dia, drag dan bawa masuk dalam tu. So nampak sekarang ni dah ada 4 kata kunci. So maknanya apabila you dah baca artikel, baca satu persatu, habiskan coding satu artikel, baru you beralih kepada artikel yang lain. Jangan baca separuh-separuh sebab kita tak ingat kat mana kita berhenti. So make sure you read through all the one article, barulah berpindah kepada yang lain. Dan apa yang terjadi kelas, apabila kita buat macam ni, nampak tak dia telah pun menyusun orang kata sub topik di bawah topik yang besar. So apa yang you boleh buat ialah, yang ni boleh terus pindah masuk ke dalam words. Masuk ke dalam words. So contohnya macam ni, meningkatkan motivasi, ni kan. So kita klik kanan, ambil select all, copykan dia. So sekarang saya akan buka satu words yang baru. File tadi saya dah delete Tak sangka pula nak tunjuk malam ni. Itulah dia. Okay, so sebenarnya duduk di bawah benefits kan. Bahasa Melayu lah, apa tu kelebihan digital storytelling contoh Okay, so saya paste kat sini. You nampak ke words ni? Tak nampak kan? Meningkatkan kesedaran tentang sesuatu. Okay, tak apa, kejap lagi saya tunjuk meningkatkan kesedaran tentang sesuatu. Okay. Okay. Tak nampak kejap. Sebab dia tak boleh nak beralih ni apa pula ni. Kenapa saya tak boleh nak share? Saya tak boleh nak sekejap. Okay. Sekejap. Saya tak ni. Okay. Alright. Sekarang nampak tak? Nampak tak dekat words ni? Nampak, Doktor. Okay. So di bawah tajuk kelebihan DST, mungkin ini adalah literature review you 2.3 kata. Okay. So kita masuklah 2.3.1, meningkatkan kesedaran tentang sesuatu konsep. So kita dah ada, contoh kat sini kita ada 4 je lah. Tapi mungkin bila you ada banyak paper, lebih lagi lah citation dia. Betul tak? So yang ni jangan buang dulu Kalau yang ni boleh. Saya anggap sampah ni kita boleh buang. Tapi yang ni kita jangan lupa kena masukkan dia punya reference tu. 2010 dan once sudah masuk dia boleh buang. Dia boleh buang ni. Okay. Habis yang tu, yang ni duduk letak kat ujung kat sini. Messi 2016. Okay, so buang sampah-sampah ni. Okay. Yang ni pula ialah contoh lah saya bagi contoh 3 je lah. Somos. Nama pula payah nak eja. Kodaki 2012. Okay. Okay, so andaikan anda ada banyak lah
So sekarang ni apa yang berlaku, dia bentuk apa dia? Annotated, betul tak? Dia masih annotated kan? Okay. Tetapi walaupun dia annotated, dia sebenarnya telah dikelompokkan di bawah kata kunci yang khusus. Maknanya tidak berlaku lagi perulangan lah pada 2.3.2 nanti. Sebab kita dah kelompokkan di bawah subtopik yang ni. So apa yang you perlu buat ialah, setelah kita dah kelompokkan dekat sini, you have to paraphrase lah. Dan sebelum you paraphrase, kena pasti apa dia kata kunci ataupun the gist of points of views yang disampaikan di dalam setiap yang kita, snippets of paper yang kita dah letakkan kat sini. So sebab dengan cara ni kita akan mengelakkan daripada berlakunya plagiarism. So bila kita buat secara sintesis macam ni, kita tidak akan orang kata terikat dengan struktur ayat orang lain. Ya, jadi contohnya mungkin kita tulislah di antara kelebihan, contohlah kan, kelebihan penggunaan ataupun pendekatan digital storytelling dalam pendidikan, ataupun mungkin kajian lepas telah mengenal pasti beberapa kelebihan pendekatan DST dalam pendidikan ini. Okay. Ataupun mungkin kita boleh jugalah ataupun mengenal kelebihan di mana ia dapat meningkatkan kesedaran tentang sesuatu konsep, misalnya kan. So kita mulakan dengan yang ni dulu. So macam yang Dr. Azlin sebut tadi, so kita ambil dulu yang ni. Ni sebab kenyataan secara umum kan, jadi semua orang yang berada di bawah ni boleh kita kelompokkan. Kita ambil yang ni, kita bawa ke sini dan kita tambah lagi siapa yang seorang lagi kat bawah tu. Okay. Kosmos. Kosmos. Ultraman Kosmos. Okay, alright. So kita dah ada satu kenyataan yang secara umum. Okay, dengan memasukkan rujukan yang lebih daripada satu. So nampak cerdik tak? Nampak cerdik tak? Nampak. Kan, nampaklah kesedaran sikit. Tidaklah kata menurut Head and Hardy sampai sudah menurut. Di sinilah apabila kita buat secara sintesis, kita kena banyak menggunakan kata sendi, kata kontras misalnya, walaupun demikian, ataupun hal ini juga turut disokong, macam tu. So, ini adalah kenyataan secara umum tau. Jadi lepas tu, tugas saudara-saudari ialah baca balik setiap satu ni dan kupas dia dari sudut perspektif pengkaji tersebut. Misalnya, walaupun kita kata kelebihan digital storytelling meningkatkan kesedaran tentang sesuatu konsep, mungkin ada penerangan daripada perspektif yang berbeza daripada penyelidik yang berbeza. Ya? Okay, so you boleh teranglah balik. Katalah walaupun kita kata kajian lepas telah mengenal pasti ada kelebihan. Okay, katalah macam Head and Hardy kan. Head and Hardy dalam kajian mereka telah mengenal pasti apa dia bla 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 bla. Ya, itu bergantung kepada apa yang diceritakan lah. Okay, dari sudut yang berbeza pula, siapa pula kata XXX menerangkan masih lagi dalam konteks meningkatkan kesedaran, berbeza pula X mengatakan apa dia. So jadi nampak mencapah lah. So bayangkan kalau kita menulis literature review ni sebenarnya adalah untuk kita menceritakan balik kepada pembaca kita tentang apa yang telah kita baca. Tapi kalau kita buat macam Azlin kata macam ni, Fariza kata macam ni, Anwar kata macam ni, Hashim kata macam ni, so orang pun akan melopong. So what? Apa maksud dia? Jadi sebab itulah apabila kita cakap tentang kita menulis secara sintesis, it means kita perlu menggabung jalinkan, kita mencanai maklumat-maklumat tersebut dan kita rearrange it. Kita menyusunnya semula dalam susunan yang bermakna kepada pembaca ataupun apa yang orang yang kita nak ceritakan tadi. Okay, so itulah secara umum lah. Saya tak nak go lah secara terperinci sangat kan. Tetapi apa yang saya nak tunjukkan di sini ialah salah satu daripada cara untuk you all
tidak membuang masa lah, ya, bekerja secara smart, ya, boleh menggunakan NVivo. Sebab NVivo, berapa kali you kena baca paper dalam NVivo? Mungkin sekali atau paling-paling 2 kali. Tapi kalau you baca secara manual, berapa kali? Berulang kali kan? Selagi mana tulis literature sampai lebu kertas tu you baca, betul tak? Sampai berlubang-lubang. Tapi sampai law tak siap literature review. Tetapi bila you masukkan di dalam NVivo, you baca, you codingkan dia dah tersimpan dalam archive. Dia dah tersusun dah. So maknanya kalau bulan ni baca, bulan depan baru nak buat penulisan, dia tak timbul you nak kena baca balik sebab you dah susun dia. So itulah secara sedikit ya. Dulu tak belajar, ke tak tahu tidur pas belajar ke tak belajar. Rugi sebenarnya ya. Pelajar-pelajar yang apabila saya dedahkan tentang NVivo ni, dia orang tepuk dahi, rugi ya doktor. Nasib baik baru tahu hari ni. Kalau tak pernah belajar ni memang rasa sangat-sangat rugi. Even pelajar PhD saya pun dia dah habis buat pemantapan kan. Bila tahu NVivo ni kata ruginya dia kata. Tetapi kelas selain pada NVivo kita ada Atlas T. Atlas T pun kita boleh guna jugalah. Cuma bila orang minta kalau orang tanya pendapat saya lebih suka NVivo sebenarnya. Sebab dalam NVivo ni banyak you boleh code, bukan hanya setakat teks teks transkrip tu, gambar pun kita boleh transkrip, video pun kita boleh transkrip. Itu dia punya power NVivo ni. Kalau you kajian ada sosiologi tak kat sini? Tak ada. Kalau orang sosiologi kan nak tengok sentimen masyarakat tentang politik dan sebagainya, dia boleh ambil data daripada Twitter, masuk dalam dalam NVivo, dia boleh tengok sentimen rakyat terhadap kerajaan sekarang ni. Memang boleh, memang cantik lah. Okay. Tapi saya rasa itu saya tak nak cerita panjang lah. So itulah sahaja daripada saya. Kalau ada apa soalan lain silakan, ataupun Dr. Azmi nak sambung ke silakan. Tak ada. Saya rasa tergelak lagi tadi tengok ada seorang budak belakang Hidayah. Lepas tu tiba-tiba dia pergi ke Khairul pula. Ini saya rasa seronoknya study from home. Oh, bergerak pula ya. Itulah. Ada soalan ke? Sebab actually niat kami tadi sebenarnya mula-mula sebab ini pertemuan pertama kan. Nak berkenalan je sebenarnya. Tapi rupanya berkenalan tu 10 minit je. Lepas tu baguslah dapatlah satu pembelajaran tentang NVivo. Which is very good lah. Zaman saya buat NVivo dulu tahun 2000 kot. So memang masa tu sangat tak canggih lagi lah compare dengan sekarang. Ya, so betul. it's very very good. So you all should learn lah. Saya nak tanya doktor. Nak tanya, maksudnya dalam penulisan akademik 2 ni, kita bolehlah buat penulisan untuk macam kajian sistematik macam analisis trend dengan kandungan tu. Silalah Dr. Azli. SLR tu ya. Kalau ikut persetujuan, tapi bagi saya kalau supervisor setuju, benarkan, bagi saya tak ada masalah sebab publication tu student dengan supervisor. Bagi saya. Bukan kena research paper ke dengar itu kalau PA2 ni? Dia mesti berdasarkan data daripada research. Itu pun betul juga sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita pun, bagi saya lah, saya rasa pelajar boleh diberikan keluasan untuk dan dengan selepas berbincang dengan supervisor. Kalau supervisor okey, sebab anyway supervisor yang akan memerhati juga, yang akan menyemak kertas ni. Kita cuma bantu dan berikan guideline. Memang persetujuannya antara masa meeting hari tu mesti empirical paper. Tapi bagi saya SLR pun empirical juga sebab dia mempunyai kaedah yang sistematik. So samalah juga, cuma kaedahnya ialah menggunakan tinjauan literature, analisis dokumen. Apa-apa pun mesti dengan persetujuan supervisor. Supervisor. Betul. Lagi? Ada sesiapa yang dah mencuba abstract ataupun kita at least by next week mesti dah ada draft abstract tersebut. You kena start daripada awal sebab pengalaman saya sebelum ni memang pelajar ni dia suka
last minute. Jadi bila last minute ni dia memang kelang kabut lah nanti. Awak kelang kabut, kami pun kelang kabut, supervisor kelang kabut. Dan yang lebih kesian awak lah. Sebab dengan assignment lain-lain lagi kan. Kalau kita buat slowly, sikit-sikit, proses tu nanti tidaklah berat. Cuma di bahagian penghujung tu tinggal apa kita panggil refine saja. Antara awak semua ni semua dah ada publication ke belum? Arif dah ada? Dah. Okay, Arif seorang. Lagi? Hidayah dah. Okay, yang lain? Belum. Okay. So Arif dengan Hidayah nanti janganlah submit artikel yang dah siap ni. Kalau Hidayah saya tahulah. Jangan boleh semak. Tapi yang Arif tu berdosa. So pastikan awak buat sebaiknya yang menggunakan data kertas projek. Okay, gunakan data yang sama. Dan walaupun katalah awak ada publication, betul, awak tak perlukan untuk syarat graduasi, tetapi artikel tu awak masih boleh publish. Okay, sebagai ekstra lah kiranya benda tu hasil dapatan kita buat penat-penat, kita tulis panjang-panjang, kita buat homework gitu gini, tapi kita simpan. Rugi kan? So lebih baik kita submit di mana-mana. Okay? Alang-alang menyeluk kasam lah. Kan? Sambung. Sebab you all memang dibimbing untuk menghasilkan satu jurnal artikel yang lengkap tu throughout this course. Jadi kalau hasil outcome tu tidak disubmit ke mana-mana jurnal tu sangat-sangat rugilah. After all memang kita menyeru supaya pelajar menulis dengan meletakkan nama supervisor mereka. Dan apabila pelajar menulis bersama dengan supervisor, memang publication itu boleh diterima pakai untuk pengijazahan. Tapi kalau you all menulis meletakkan nama saya, you all tak boleh guna untuk syarat bergradasi sebab saya bukan you punya supervisor. Ya, jadi work smart lah. Work smart, ambil peluang ni untuk betul-betul belajar dan betul-betul hasilkan artikel, bukan hanya sekadar untuk lulus saja. So maknanya kata kill two birds with one stone. Maksudnya ilmu pun dapat, paper dapat, publication pun dapat. So tak payah pening kepala dah nak memikir nanti kan. Bila nak tunggu Viva, sebelum masa you submit untuk Viva, urus si supervisor akan check sama ada publication ataupun tidak. Kalau masa you submit thesis untuk Viva tidak ada publication, you punya thesis pending tau. Tak akan diproses untuk untuk Viva. So sangat rugi. Sebab sekarang ni semester berapa semua ni? Semester 4 ke semester 3? 3. So maksudnya tinggal lagi satu semester kan? Dan publication dia tidaklah kata hantar hari ni esok terus accepted dan lusa terus publish. It will take some time. Depends on the journal lah. Ada journal yang paling cepat sebulan ya. Cepat sangat. Kalau ada journal. Itu yang kata yang paling cepat lah. Saya tak jumpa lagi lah yang hantar hari ni selang 2 hari dah terus accepted. Itu tak tahulah journal apa kan. So of course you have to work closely with your supervisor. Make sure they are in the know. Dia tahu apa yang you tulis. Jangan main taram je tulis macam tu sebab you akan bawa nama dia. Okay. So for next week sampai ke latar belakang okay. Dan dia punya satu lagi poinnya ialah satu paragraf tu satu point. Macam tadi contoh yang Dr. Fariza bagi kepentingan tadi ya, kelebihannya. So paragraf pertama kelebihan A, paragraf kedua kelebihan B. Jangan ulang. Ini macam tips untuk amatur lah sebenarnya untuk menulis. Kalau dah pandai nanti ada teknik masing-masing. Cuma yang selalu saya tengok kesilapan you all ialah you all suka mengulang. Paragraf 1 kelebihan yang A, paragraf 2 kelebihan B, paragraf ketiga kelebihan A balik. You mengulang sebab idea tu tidak disusun dengan betul. So ingat apa yang Dr. Fariza ajar tadi, macam mana nak systematically kita pointkan, pastikan setiap paragraf tu mempunyai poin yang berbeza. Okay. So I think okay kot. Dah malam dah ni. 9:18 pun. Tapi kira okay lah. Saya rasa dah belajar NVivo tadi. So lepas ni you all cari pasal NVivo. Try to get one. Try to get into classes. Daripada situ boleh digunakan untuk menulis proposal juga.